Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Satu lagi episod podcast kita di studio Perkema ni. Hari ni kita ada seorang tetamu khas. Berita mengenai teksi elektrik Mysore ni agak terkejut tergempar juga. Kita tengok dekat surat khabar tiba-tiba Perdana Menteri umumkan kan, dengan new power tariff structure ke apa benda lah yang akan lancarkan tak lama lagi. So it was a lot of big news to unpack on that day, dan tiba-tiba terselit kat celah-celah tu pula ada satu syarikat nak tawarkan teksi elektrik kat Malaysia. Tiba-tiba ada pula dan akan menjadi rakan kolaborasi dengan TNB. So hari ni kita bernasib baik kerana kita dapat bersembang dengan Chief Executive Officer, Ketua Pegawai Eksekutif Mysore Sdn Bhd, iaitu Cik Mak Nur Ghazali. Boleh ceritakan sikit tak macam mana, apa dia Mysore ni dan macam mana tiba-tiba nak buat teksi elektrik pula? Okay, apa nama ni? Basically kita adalah company yang develop mobile apps. So kita develop apps ni untuk taxi lah, macam e-hailing punya apps lah, macam contoh macam Grab tu kan. Cuma kita punya apps ni dedicated untuk taxi saja. Okay. Macam tu. Jadi bila kita dah buat taxi tadi, kita nampak namanya apa app? Nama dia Taxiku. Taxiku. Okay. Taxiku. Jadi ada ku tu maksudnya sayang lah, menyayangi pada taxi lah, lebih kurang tu kan. Okay. So bila kita buat tadi, kita nampak bila kita nak bersaing dengan Grab yang besar tadi kan, mungkin setakat ada app saja tak memadai lah. Sebab taksi ni adalah satu keadaan yang dia punya damage tu banyak. Betul. Jadi nak dipusingkan, nak bersaing kan dengan Grab tu memang sulit sajalah. Setakat app saja tak cukup lah. Kemudian kita dapati kebetulan pula dalam tahun lepas kan, kita dapati ada unsur ada berita-berita baru tentang EV. Jadi kami buat research pada tahun lepas lah, dalam bulan 9-10 tu kan, mencari model-model sesuai untuk dijadikan taksi. Jadi adalah bermula yang kita kena pasti, tapi ada yang murah, ada yang mahal lah. Macam contoh kalau mention yang Sudah tu dia murah sekali, tapi kita nampak oleh kerana taksi ni dia heavy usage. Sudah Sudah ni dekat Guangzhou, Guangzhou ke Shenzhen tu lah. Memang dah ada sana tu, dia pakai taksi di sana, tapi dia kecil sikit, macam Saga BLM tu. Okay. So kita nampak mungkin tak berapa sesuai untuk introduction, later on mungkin lah. So kita cari yang bagus sedikit, tengok jumpa BYD E6. Dari situlah kita mula cuba nak dapatkan macam mana, tanya dengan pengimport cari macam mana kita communicate dengan BYD. Dan juga tadi lah. Sampailah kepada kita jumpa dua model yang utama yang kita nak pasti, iaitu MG dan juga BYD lah. Okay. Yang tu. So yang hari tu dalam gambar yang masa Perdana Menteri kita sebut tu, gambarnya ialah MG ZS. Yang SUV tu kan? SUV tu. Salah satu daripada model yang kita akan juga bawa untuk kita punya range taxi lah. Oh. So itukah model yang akan diperkenalkan mula-mula? Yang mula-mula MG5, BYD ZS macam tu. So MG5 tu yang station wagon tu kan? Yes, betul. Okay. Dia besar sedikit. Okay. Macam tu. Bagaimana kita dengan TNB, bila kita ada inisiatif nak bawa taksi masuk, EV masuk, of course kita tentang charging. Dan kita approach TNB. Kita approach dalam bulan 1 ke 2 tahun ni lah. Okay. Tanya bagi tahu dia tentang hasrat kita nak bawa EV taksi, semacam charging. So dia berbincang lah, tanya kita macam mana kan. Kita kata kita mungkin nak masuk, kita punya tu mungkin dalam 1,000 lah for the first year tadi kan, based pada kita nampak demand yang kita nampak yang ada. So 1,000 maybe enough, maybe not enough, macam tu. So jadi bila dia dengar kita nak 1,000 untuk taksi, nak buat program transformation, modernization tadi kan, dia very supportive lah. I see. Macam tu. So sekarang ni untuk tahun ni dah memang ada 1,000 kereta dah ditumpah? Tahun ni, setakat ni kita untuk tahun ni saja daripada MG kita dah buat booking 700 units. So 700 kereta? This year. Saya expect first shipment tu akan sampai dalam bulan November. Macam tu. So kereta ni datang daripada UK ke macam mana? Datang daripada China. Daripada China? Daripada China. China bukan semua kereta left hand drive ke? Yang MG5 ni untuk spek Europe. Untuk spek UK? Spek UK. Okay, tapi macam mana you boleh dapat? Pasal setahu kita lah, kalau kata you nak import kereta, walaupun dia manufacture kat mana pun, tapi kalau you bukan distributor, dia tak akan bagi kereta yang bukan
market you. So dia, kalau you ambil daripada China, patutnya saya dapat kereta left hand drive. Macam mana you boleh dapat kereta right hand drive daripada China? Okey, Cerita sikit. sebelum pada kita kita approachkan BYD dan kita approach bila kita finalize tadi kan dengan sama ada BYD ataupun dengan MG5, kita approach MITI. Okay. Approach MITI bagi tahu dia tentang kita punya hasrat kita nak modernizekan taksi ni. So kita minta dengan dia AP lah, nak masuk ini tadi kan. So dia quite excited lah. Ada satu company yang teknologi yang nak modernizekan taksi ni dengan bawa EV. So dia very supportive. Kebetulan pula di MITI ada satu task force untuk EV ni. Ya. Dan dia sangat menyokong benda ni lah. So dia kata just hantar whatever that necessary document. Contoh macam specification, UNR 100 dan sebagainya tadi kan. InsyaAllah dia akan improvekan benda tu. Okay. Based on that, kita approachkan kepada BYD dan MG5. MG5 dia sambut cepat benda ni. Dan dipahami kita ni adalah nakkan right hand drive. Dia memang dah ada yang right hand drive gitu. So bulan November ni akan datang sederap 700 unit? Yang tu saya tak pasti. Tapi kita order tu 700. Tapi pada dia punya agent tu bagi tahu more or less dalam that figure lah. Cuma saya tak bila sampai 700 tu? All in November sekali yang datang? I'm not sure. Tapi dia kata dia will datang in November. I see. So saya kata lagi banyak lagi bagus. Kalau boleh semua sekali gitu. Right. Cuma saya tak pasti lagi dia punya tu. Total number yang total number. Tapi first shipment akan sampai sini dalam November lah. Okay. So sekarang ni tak ada lagi orang menawarkan taksi elektrik kat Malaysia. Dan model yang you pilih itu MG5 tu pun bukanlah model yang murah sangat. Ya. Kan? Yeah. Jadi persoalannya sekarang berapa dia punya kos dia kepada pemandu taksi kalau dia nak ambil yang tu? Secara walaupun dia punya harga dia belum kita finalkan lagi, tapi lebih kurang apa yang dia perlu bayar untuk 8 tahun punya lease to own tadi kan, dalam 2,500 tu lah sebulan. 2,500 sebulan. Macam tu. RM80 lebih sehari. Kalau kita divide dalam 80 something lah satu hari. Yang MG5 ni dia dah pakai di Singapura juga untuk EV taxi. I see. The same models. Okay. So sekarang ni kalau saya pemandu taksi, saya sewa tak tahulah Beza ke Saga ke dalam tak tahulah tak sampai RM40 kot sekarang sehari. RM40 lah kalau RM40 lah sehari kan So yang tu dah 2 kali ganda dah. Yeah. Kalau ambil ada ke pemandu taksi yang nak kena bayar 2 kali ganda ni? Bila kami bagi tahu tentang kereta EV yang kita masuk dengan harga dia, kemudian dengan jumlah yang dia akan bayar per hari tadi kan, mula-mula dia orang macam menolak juga kan. Tapi bila kami bagi tahu dia bahawa tadi kan, kalau you ambil Beza ke atau yang sewaktu dengannya hari-hari bayar RM40, sebulan dah RM1,600. Dan jangan lupa Beza ni dia pakai enjin. Dia ada dia punya enjin dan sebagainya. You kena bayar minyak. Minyak lebih kurang kalau you travel satu hari dalam 200-300 km tadi kan, you perlu at least dalam RM50. RM50 tu kali dengan 30 hari dah RM1,500. Dua tu saja dah dah dekat RM3,000 dah. Tak masuk lagi soal makan minum dan juga servis dalam juga sebulan dalam 200-300. Sebab taksi ni dia high usage. Tukar minyak hitam, tukar sebagainya tadi kan. Jadi total tadi dalam sebulan tu at the end of the day dia kena bayar juga dalam RM3,000 lebih, RM3,500 lebih kurang. Kalau yang EV tadi dia besar sikit, bayar sekali tadi kan. Tapi dia punya yang lain tu dia tak banyak, cuma kecuali dia mengecas bateri tu. Oleh kerana sama ada MG5 ataupun yang kita punya BYD, dia punya per charge tu dia boleh pergi, kalau MG5 dalam lebih kurang 400, kalau BYD dalam 500. So it means that you akan charge tu 2 hari sekali. Sekali charge dekat rumah tu, cost dia tarif dekat rumah lebih kena dalam RM20. Okay. So lebih kurang satu hari cost cuma RM10 saja. Kali 30 hari dalam 300. So jadi yang tadi tadi RM80 campur dengan RM10, RM90 lebih. Kemudian servis kereta tu tak se-heavy macam kereta yang biasa lah. Tukar minyak hitam ke, spark plug ke, itu ni tak ada. Dia cuma mungkin pada aircon ke atau brake benda gitu. Tak banyak benda lah kita expect. So, ada macam guidance tak? Macam mungkin you dah tanya taxi operator dekat China ke apa ke.
dia punya maintenance cost dia apa yang ada tu? Apa dia macam kita tak tanya yang dekat China, tapi kita tanya yang di Singapura lah. Aha. Yang Singapura dia kata tak seperti mana dia gunakan kereta yang di engine. tapi ada macam berapa persen ke Very less lah. banyak kurang lah. Sangat banyak kurang. Banyak kurang lah. Berdasar pada dia punya pengalaman. Okey. Jadi kalau kata kita pemandu teksi, katalah walaupun nak kena charge selang sehari pun, nak kena charge jugalah. Macam mana nak charge tu? Adakah you akan bagi charger ke macam mana? Okey. Macam bila Masyuri dia masuk dalam EV ekosistem ni. Dia bukan saja masuk, dia bawa teksi, dia juga bawa sekali dengan dia punya charging station sekali. Mana charger tu kita akan sediakan. Sama ada untuk dia sendiri atau untuk di-charge di luar sana. Mana kita akan wujudkan charging station di luar. Okey. Contoh-contoh di tempat pekalan-pekalan yang ada teksi yang kita ada, contoh macam di airport dan sebagainya begitu. Dan juga kita punya own sendiri juga yang kita tengah develop charging network management system. Yang mana bila dia access kita punya aplikasi tadi, kita boleh nampak mana lokasi charging yang ada, types dia, availability dia, dan what the type of package yang ada untuk ditawarkan some discount atau macam tu. So you akan also tawarkan packaging punya charging punya package untuk Yes, as well. So dia orang boleh subscribe to charging. Yes. Sebab kita tak expect setengah tadi kita driver ni dia mungkin duduk di rumah flat kan, tak ada kemudahan tadi kan. Macam tu. So okay. So the next question was going to be that lah. So berapa ramai mesti you ada some idea percentage kan, berapa ramai taxi driver yang duduk landed property dan berapa ramai yang duduk dekat strata property, dan kalau yang strata property tu adakah cara untuk you pasang kat dia punya apartment ke atau macam mana ke apa macam yang strata tadi, basically kita bekalkan dia dengan satu charger yang so-called domestic charger lah. Tapi mungkin dengan mesin yang lama lah, berjam-jam lah. Tapi untuk temporary tu, kalau dia begitu mungkin sesuai lah. Tapi kalau dia nak cepat tadi kan, dia kena pergi kat kita station lah, macam tu. I see. Kita juga bagi dia option untuk dia beli yang wall box tu, dia pasang. Tapi itu berkena akan tukar pada 3 phase pula. Single phase boleh tapi 7 kW je lah. Saja macam tu. 7 kW dia mungkin dia lama sikit lah, tapi still something. Macam tu. So ada package lah untuk beli wall box sekali lah. Ada package. Okey. Tapi kalau yang macam di luar pula, adakah macam you ada letak dekat tak tahu lah, airport banyak taksi tunggu ataupun dekat I don't know tempat-tempat lain banyak taksi tunggu, you akan buat macam mana tu? Okey, kita saja kita punya charging station kita, dia bukan saja untuk kereta, untuk taxi driver, dia juga untuk kereta public as well. Okey. Jadi bermaksud dia punya station tadi tak semestinya di pangkalan taksi. Okey. Maksudnya di luar-luar ke, macam di hospital ke, di bandar-bandar, di bandar raya ke, ataupun di mana-mana macam shopping complex yang kita akan masuk juga. Jadi bermaksud walaupun dia tak boleh charging di pangkalan, dia juga boleh charging di luar sana. Okey. Sebab charging kita ni kita open juga pada public juga. Okey. So berapa banyak charging center yang you bercadang nak pasang nak buat? Center tu kita tengah kenal pasang tempat, tapi total charger yang kita nak pasang for this year and next year lebih kurang about yang 2000 points yang kita nak pasang. Yang ni AC ataupun DC? Mostly 80% AC. AC lah. So 2,000 lah. 2,000 you nak pasang. Almost 2,000. Yang ni yang 22 kilowatt punya lah. Ya. Macam tu. 1,000. Berapa ribu? 2,000 you nak pasang? 2,000 total tu, tapi 80% adalah AC, 20% adalah yang DC gitu. I see. Oh banyak juga Banyak. Tapi dia punya spread tu lokasi kat mana belum dikenal pasti. So far oleh kerana taksi kita ni merata, kita ada taksi kita ada di Lembah Kelang, ada di Johor, ada di Penang, ada di Langkawi tadi kan. Tempat-tempat ni kita akan buat lah. Dan satu lagi kita di luar pada Lembah Kelang pun ada. Ada. Kita ada di Perak, ada sikit kat Ipoh. Kita ada di Kedah pun ada, di Penang pun ada, Johor Bahru pun ada, Sabah Sarawak pun ada. So bila kita cerita tentang EV pada mereka, EV taxi mereka sangat excited nak mengubah dia orang punya keadaan semasa ni yang dikatakan serba-serbi tak moden lah. Dan balik pada yang tadi, yang ada comparison antara Beza dengan EV tadi kan. Saya beritahu dia tadi kan, kalau you ada Beza, you ada EV yang kita akan war-warkan dalam berbagai-bagai media tadi kan, letak di atas jalan dekat dengan pavilion. Kita promotekan kepada user. You rasa yang mana yang orang nak? Orang nak yang merah ni atau nak yang kuning ni?
Kalau harga dia sama, orang ambil yang elektrik kan? Lebih kurang lah. Pasal in term of cost dia yang kurang, jadi lebih. Jadi saya rasa tadi kan orang akan pergi kepada EV. Sebab mungkin not so much on the service, nak tahu apa itu EV is all about. Benda baru lah. Benda baru. Masing-masing nak try dekat BMW, tak ada can. Nak try kat Perkemah pun tak ada can. Betul. Try dekat tak ada can. So dia try dengan taksi. Betul. Kalau dirasakan Murah sikit kan, tak payah nak sewa seminggu ke sehari kan. Kalau dirasakan nak naik bukit Genting Highland boleh tak boleh. Dia bookkan taksi pergi Genting Highland. Dia tahu boleh lah, cekap lah, senyap lah. So kat Genting Highland pun kena ada charger kan ni? InsyaAllah. Kan dia dah naik sampai Genting Highland, macam mana nak buat tu? Satu yang kelebihan kita bila kita partnering dengan TMB, mana-mana tempat yang kita nak pasang charger, dia akan support in term of supply current tu daripada power station pergi ke substation. Di cost tu tak mahal lah. Kita cuma ambil daripada substation pergi pada kita punya point saja. Tapi you pun pasang banyak AC charger, so dia punya current draw taklah teruk sangat kan, macam DC charger. Okey. So tadi kau tak silap, you ada sebut tentang pioneer program dekat Langkawi. Ya. Kita bersama-sama dengan TMB, bersama-sama dengan LADA, support program dia panggil Low Carbon Island. Nak jadikan Langkawi Low Carbon Island by 2030. So, jadi kita tahu jadikan yang second most contributor kepada gas emission ni adalah land transport. Lah kereta kan. So jadi kalau kita mulakan menukar taksi di sana tadi kan, itu akan menunjukkan bahawa Langkawi telah membuat inisiatif pada low carbon. Tambah pula dengan adanya 5 pada bulan 5 tahun depan, yang mana tadi kan benda ni akan menjadi satu package yang menarik untuk orang datang sana. Jadi secara tak langsung bila taksi pergi ke airport dah ada EV, dekat Kuah pun terminal ada EV, car rental dia akan mengikut. Bila tu yang Langkawi ni, bila akan mula? Kita punya yang first shipment tadi, termasuk kita akan hantar juga 100 ke Langkawi. Bulan 11 ni bila kereta sampai 100 akan pergi Langkawi dulu. Pergi Langkawi. Okey, untuk taksi yang kat Langkawi tu dah sedia ke infrastruktur untuk kat Langkawi menjelang bulan 11 tu? Okey, kita dah ada a few engagement dengan local authority lah. Dengan Majlis Langkawi, dengan LADA, TNB as tempat tu. Kemudian tanah yang kita itu tanah LADA. Dengan Airport Bedah kita dah ada perbincangan pula. Mereka very supportive tentang EV sana, memandangkan 5 akan dibuat di sana pada tahun depan tu. Ya, betul. Jadi dia sangat supportive macam ni. Jadi in term of approving tadi, dia ada macam green lane lah, cepat sikit. I see. Macam tu. Jadi kita boleh nampak, saya rasa in term of charging station yang besar sana kita akan buat lah dekat depan Langkawi Fair, kalau Cik Hamsul pernah pergi. LADA punya office, Langkawi Fair, opposite dah. I see. Semua jalan tu. Okey. Lebih kurang dalam 0.8 acres yang kita akan buat situ. Jadi walaupun benda itu kita buat full flash punya charging station, tapi EV sana tak ramai, tak banyak. Betul lah. Cuma kita expect bila kita letak gula sana, semua akan datang lah. Ya. Jadi mana-mana kawan-kawan kita daripada Johor BB ke Singapura ke KL Penang yang EV dah boleh pergi ke sana tanpa rasa anxiety. Betul, sekarang Langkawi tak ada, tak silap saya. Tak ada. Ada yang MGTC punya. Yang low. Betul. Tapi itu destination charger okey lah. Destination charger okey. Baik, itu pun tak banyak lah. Dekat Langkawi ada 2-3 je. 10 kan? 10 ada. Semua jalan ke semua ke? Yang ada 10-3 je hidup, saya pun tak tahu. Marah pula dengar. Tak apa. Jangan tidak marah. Okey, so 700 taksi ni, bayangan dia lah kan. Kat mana? Jenis taksi macam mana yang akan ambil ni? Airport taksi je akan ambil ke atau macam mana? Terutama je airport taksi dan taksi yang serving kat hotel. Okey. Kita telah pun nak buat some engagement dengan hotel-hotel owner yang 5 star tadi kan, yang mana mereka ni tadi nakkan ada association dengan EV. Okey. Jadi dia offerkan something like a charge to room punya konsep. I see. Jadi dia boleh offer pada dia punya guest tadi kan, kita ada EV taxi tadi kan. So dia cakap dia based pada apa yang kita dapati, dia orang supportive. I see. Dia tunggu masa saja. So based on this, lalu tadi kan dia punya 300-400 vehicle akan letak benda-benda ni untuk airport dan hotels. Begitu. Dan yang nak pergi ke Johor Bahru, pergi ke ada berapa banyak yang rasanya akan pergi ke tempat-tempat yang luar pada KL lah. Luar pada KL macam contoh dalam planning kita, macam di Johor Bahru kita hantar dulu dalam 50, 100. Banyak juga. Macam tu.
At least dah memang ada orang tunggu nak ambil ke ni? orang tunggu tu tak ada, tapi dia punya indication tu nak dah ada. I see. Lepas tu dengar saja kan, saya nak tu. Sebab dia kata teksi ni pula dia ada dia punya masa dia yang sekarang ni, yang dah dia perlu tukar, perlu buat tu buat ni. Dia betul. Contoh macam taksi biru kan. Taksi biru tu yang so-called executive tu, tahun depan dia dah tak boleh nak di-renew balik lah. Dia akan tukar balik yang lain. Jadi itu adalah kita punya market lah. Nak tukar kepada yang EV ni. Macam tu. More pada executive punya rate macam tu. So bila dia orang dapat taksi ni, dia orang kena guna My Taxiku punya app ke macam mana? Yes. Keutamaan dia, in fact pada dia punya badan kereta pun dah ada Taxiku punya app, punya lambang gini kan. Tapi again lah, orang kadang-kadang dah kahwin, kadang-kadang masih lagi. Dia mungkin akan berpoligami juga kan. Tapi kita tak adalah halang kan. Banyak je driver taksi yang juga ada logo Grab kat depan dashboard dia kan. Kita tak boleh halang lah. Apa yang saya perlu buat adalah memperbaguskan, mempercakapkan yang taksi punya apps lah. Macam tu. In fact kita punya sebagai taxi driver, bila dia gunakan EV, dia ada 3 jenis pendapatan yang dia dapat. Yang kita sediakan. Satu melalui application, seperti mana Grab. Yang kedua, kita ada sediakan booking kiosk. Booking kiosk ni dia ada di airport ke, di shopping complex ke, atau di TBS tadi kan. Mana orang yang tak ada telefon, atau telefon bateri mati, dan dia nak book taksi, dia boleh tekan kita punya kiosk tadi kan. Then taksi yang sekitar tadi boleh pick up dia punya order tadi. Dia kiosk tu macam style AirAsia dekat airport tu. So dia tekan butang je? Tekan butang je. Masukkan dia punya particular tadi kan. Then then akan keluar message tu, your order is confirmed, taksi tunggu di luar. Macam tu. Then dapatlah. Itu kita bantu. Yang kedua, yang ketiga dari segi street hailing. Jadi nampak bila warna kuning ni, ini EV, dia tahan. Kalau e-hailing tak boleh. E-hailing hanya boleh pakai aplikasi saja. Dia tak ada kiosk, dia tak ada yang street hailing. Jadi dia advantage lah. And then yang ketiga, yang keempat pula, income dia, kita nampak kita nak minta some assistance daripada government lah. Sebab kita anggapkan EV taxi ni sebagai driver, sebagai ambassador kepada EV. Dia orang punya pengalaman mengendalikan EV kan, so dia sharekan dengan dia punya penumpang, untuk penumpang tahu apa itu EV is all about. Jadi kita lantik sebagai EV, dan kita expect government boleh bagi some allowance ke apa tadi lah. Pada dia. Itu masih lagi diminta lah. Dapat tak dapat belum tak lagi lah. InsyaAllah dia dah sebut 1,000 kan. 1,000 kan. Tak ada apa-apa kan. At least kita boleh bantu lah kan. Jadi saya kata memang betul. Bila taksi ni pula kan, sebenarnya kan, satu hari dia boleh bawa lah dalam 8 orang passenger per day. Per day tadi kan. Kalau ada 1,000 taksi, 8,000 orang satu hari. Sebulan dalam quarter millions. Mungkin orang yang sama. Tapi kalau kita ambil dalam 1% orang yang kata aku nak belilah, aku memang nak beli kereta lain, tapi bila kata EV ni boleh nampak lah. So you nak, betul lah. Pasal memang saya pun setuju taksi ni salah satu benda yang kita kena convert cepat lah ke EV, sebab memang dia akan bagi widespread exposure lah. Exactly. Kita nampak dekat US pun Grab one of the earliest, Uber pun one of the earliest kan, yang memang dan Hertz pun beli 10,000 kereta correct. Dan untuk rental dan untuk disewakan kepada Uber drivers kan. So selain daripada model untuk taksi ni, adakah you all juga akan bawa kereta untuk dibuat kereta asin rental car? Sebab itu pun satu lagi benda yang akan boleh membantu orang jadi lagi dekat lah dengan kereta elektrik ni. So far kita yang tu belum ada lagi perancangan lah. Nak settle taksi dulu. Taksi ni lebih kurang sebelum pada sebelum datangnya e-hailing punya geng-geng e-hailing tadi kan. Total number dia lebih kurang dalam 2017 ada dalam 65,000. Taksi di Malaysia? Taksi di Malaysia. Di Semenanjung. Di Semenanjung Malaysia 65,000 taksi. Kalau masuk dengan Sabah tahun Sarawak, 2017. Yes. Kalau masuk dengan Sabah Sarawak dalam 90,000. 90,000. Lebih kurang Jadi kalau dia, itu bilangan taksi ke bilangan pemandu? Bilangan pemandu. Bilangan pemandu lah, pemandu kan. Jadi bila datangnya persaingan tadi kan dengan daripada e-hailing, Grab dan sebagainya tadi kan. Ada 30 syarikat, ada 40 masa saya register kita punya taksiku dulu, ada 40 company e-hailing.
Kita reduce kepada 30, sekarang ni yang aktif dalam 10 je kot. Ya, ya. Kan? Okey. Jadi bila ada saingan tadi, that numbers 65,000 tadi kan, dia dah mula berkurangan lah. Due to the persaingan. Bila kena pandemik tadi, kena kurung kena gini kan. Lebih kurang numbers kan dalam 20-30,000 saja. Driver taksi yang masih ada. Ya, masih ada. Okey. Jadi kita expect So 700 tu tak sampai berapa persen je kan? tak sampai lah. Tapi kita permulaan Very lah. small lah number. Very small lah. Kita nampak kalau 700 tu bila kita 3% macam tu kan? bawa dalam KL ni tenggelam 700 tu. Tak nampak kuning tu. Betul. Numbers tu need to be bigger than that. So dalam KL saja ada berapa buah taksi yang taksi lah maksudnya taksi lah ada Taksi berapa? ni ada dalam Klang Valley Klang Valley. Klang Valley. Selang masuk Shah Alam kan dalam 5,000. Oh banyak juga lagi. Banyak juga. Tapi dia orang ni dia buat taksi, dia orang juga buat Grab. Makanya cuma pengalaman dia orang bila dia orang buat Grab, user request, dia datang, dia kata, saya nak Grab lah, bukan nak taksi. Saya Grab lah. Tak nak, saya nak taksi. You saya nak Grab, you taksi. Cancel. Jadi benda-benda macam ni menyebabkan dia rasa macam frust lah. Oh, ramai orang yang cancel macam tu Selalu berlaku. Ramai tu tak tahulah tapi ada berlaku lah. Ada berlaku. Dia started. Yang kedua pula syarikat-syarikat e-hailing pula. Bila taksi berdaftar di bawah dia hanya boleh potong untuk commission 10% saja. Compare kepada non-taksi. Non-taksi dia boleh potong transaction kan 20%. Right. Or 20%. So higher. Right. Kemudian dia nampak yang ni kereta lebih baru, orang lebih muda, lebih energetik. Yang ni selalu bermasalah. Right. So dia anak tirikan. I see. Jadi bila kita buat satu app untuk dia orang, eksklusif dijadikan, dia rasa macam ada tempat yang untuk dia bernaung. Right. Dan kita pula bagi pula ni yang baru ni. Nak lawan dengan dia kena ada EV. EV dia mahal sikit tapi dia tak ada minyak. Dia tak ada tu tak ada ni. Lebih kurang sama saja. Dan kalau kata dia Grab pun orang dipanggil orang panggil Grab tengok datang kereta EV apa macam welcome. EV macam tu. Hari ni kalau kita letak di atas jalan kan, kereta merah taksi tadi kan, dia baru ke orang tetap kata dia kereta lama. Orang tetap akan kata lama? Sebab warna tu dia orang dah pisah minda tadi kan, taksi semua lama punya, buruk punya. Pada dia baru beli tu. Right. Perception orang based pada colour tu, pada merah atau biru. Image taksi itulah ialah kereta buruk lah. That's why kita bawakan colour baru yang colour kuning tu, colour kuning amber tu. Kuning bas sekolah lah. Bas sekolah yang berkilat lah. Bas sekolah tak terkilat, dia yang kilat. Supaya macam saya New York. Right. New York, Istanbul kan. Dia macam tu. Yellow taxi cab lah. Ni isi EV, kuning ni EV. Kalau warna yang sedia ada, ni EV ke kita apa? Nak tukar macam tu. Okey. Satu lagi, taksi ni ialah kenderaan yang high mileage kan? Yes. Very high mileage kan? Yes, average 300 km per day. So that's like 100,000 lebih. 10,000? No. 300 satu hari dalam 10,000 sebulan lah. sebulan. So 120,000 kilometer setahun lebih kurang lah kan? And salah satu benda yang orang paling takut tentang EV ni ialah takut bateri dia tak tahan lama. So seolah-olah macam you menempah masalah. Macam mana tu? Cuba cerita sikit. Macam mana you boleh yakin nak bagikan taksi benda ni saya selalu dikeluarkan lah. Macam normal lah EV car ni hilang dia akan garanti 8 tahun. 8 tahun betul. Kan? Tapi bila kita pakai cara yang proper, they will be longer, more than 10 years. Right. So, bila kita cerita dari segi teknologi, telefon juga teknologi. Saya beli dulu telefon dulu 10,000. Bateri cuma tahan berapa lama. Sekarang ni saya beli bateri sekarang 1,000. Tapi bateri tahan berjam-jam. So, sama juga dengan bateri teknologi. Kalau we talk about the next 10 years, the price won't be as much as sekarang ni. Betul. They will be lower and then they will be bigger, they will be longer distance tadi. Betul. Tapi masalahnya sekarang ni, you punya teknologi lah teknologi hari ni lah you beli ni kan. Dan driver-driver taksi ni kalau dia orang tak pernah memiliki kereta elektrik,
macam adakah you akan bagi dia orang training atau macam mana? Pasal battery maintenance ni satu benda yang baru kan. Saya kalau tuan tengok dalam My EV Owners Club tu, discussion pasal battery maintenance ni berjela-jela panjang dan sangat-sangat teknikal, kita pun tak terikut kan. Betul. So macam mana you nak pastikan dia orang tahu nak jaga bateri tu supaya tak cepat rabak? Okey. Taxi ni dia terjumpa dia, kita boleh nampak lah kan. Dia punya background dia punya style macam tadi kan. Suicide lah. Kita bagi dia kereta di bawah ni kan. Of course ada some training, some SOP to be followed. Semua ada dari segi penjagaan, dari segi pemakaian dia, everything lah. Okay. Sebelum kita bagi dia kunci tu. Okay. Kita dah kena siapkan benda macam tu. Okay. Itu satu. Keduanya, you dah bagi kereta, kalau dia tak ikut macam mana you nak tahu? Okay. Adakah kereta tu akan ada cara untuk communicate balik ke HQ untuk beritahu hari-hari state of health battery, macam mana dia jaga? I see. Normally all kita punya fleet kita ada what we call is fleet management system. So kita tahu mana dia berada, mana tempat dia pergi route dan semua tadi kan. Kemudian ada tempat sekadang yang kita boleh stopkan kereta tu. Okay. Jadi macam kereta taksi ni pula tadi kan, kalau kepada keadaan biasa dia ambil loan ke tadi kan, dia tak bayar 2 bulan 14 hari kan, mana akan NPL lah, mana boleh repo lah. Tapi dalam kita tadi kan dia tak bayar 14 hari, kita akan repo. Okay. Macam tu. Dan kita akan buat deduction daily tadi kepada melalui kita punya apps. Tak, itu tentang jadi, tak bayar hutang, tapi ni bateri ni, state of health bateri ni macam mana you nak maintain? Sebab kalau kita duduk sembang dengan owners of EV, dia punya disiplin dia ialah jangan bagi bateri turun bawah 20%, and kita charge jangan lebih 80%. So kalau you selalu biar dia turun sampai single digit dan you pergi charge sampai penuh, bateri tu takut cepat rosak. So macam mana cerita dia? Yes, itu part of kita punya BMS lah. Dalam battery management system kita tadi, kita akan bagi tahu dia lah set, dan itu cuma jangan sampai ke bawah sangat. Jangan, kalau nak charge pun, kalau full charging pun dalam 80% saja, tak boleh pergi sampai pada 100% macam tu kan. Dia gunakan yang fast charging, dan kita juga tak galakkan dia gunakan fast charging kecuali perlu. Right. Itu part of dia, itu punya advice pada kita. Tapi you tak ada live monitoring benda-benda macam tu? Dekat kita sistem ada lah. Ada. On the car lah? On kita punya dashboard dekat kita punya office. On your fleet management system akan nampak battery state of charge? Yes, macam tu ada nampak. Live lah? Okay. Cuma tadi kan the numbers tu so big tadi kan, bila ada case itu dia akan alert lah mana-mana particular yang tak berapa, tak ikut kita minta. Itu yang kita nampak yang okay, so the next question is, will there be like a penalty kalau you tak jaga bateri you? Penalty tu tak ada, mungkin some warning lah. Some warning, some rating lah. Kalau dia pasal rating yang katakan macam 2 star ke, Datuk 3 star ni, kita dah boleh ambil some action yang drastic jugalah. Kalau dia maintain 4 star, 5 star tu, kita masih lagi okey lah. So you akan tengok dia punya cara dia jaga bateri tu sebagai part of dia punya rating lah? As well. Okay. Sebab kita expect, yalah, tak dia kita pun kan, bila kita pakai EV yang baru, macam culture shock sikit. Ya, betul. Sama kat diorang ni kan. Betul. Kita pakai mungkin tak seorang, dia pakai. Ni saya punya pengalaman sendiri lah. Kan? Sebab tak ada orang beritahu. Kan? So tak ada orang beritahu ni. So satu hari Nissan bagi dia punya Nissan Leaf untuk test drive. So kita pun excited lah bawa pusing-pusing KL. Tapi weekend tu saya dah buat keputusan untuk bawa pergi ke Melaka. Nak bawa pergi Melaka. So dah beritahulah war-war kat dalam kita punya channel semua. Dah ada seorang kita punya viewer nak ikut pergi Melaka. Semua jumpa dekat Bangi. So what we did was, untuk pergi ke Melaka, kita charge full dekat Nichihon di Bangi. Nichihon ni Japanese company, dia orang supply di Bangi. Dia buat barang-barang elektronik, barang-barang elektrik lah, power electronics. Dan Nichihon ni juga one of the supplier untuk EV charger dekat Jepun for Nissan. So dia buat demo punya chargers lah. So kita pergi kat situ, charge kita sampai 100%. Pergi Melaka, sampai kat Melaka, iKroh, kalau dulu lah kan, dekat R&R iKroh tu memang ada satu charger yang depan kedai makan tu lah. Kan, kat tengah-tengah tu lah kan. Bila sebelum pergi tu, kita dah tanya dah kawan-kawan kita kat My EV Owners Club, ada ke charger tu kan. Yang kata dah lama dah rosak kot kan. Lepas tu saya punya kawan dekat Plus, saya tanya dia, okey ke charger tu? Dia kata mengikut rekod dia okey. Kan, tu saya cakap, betul ke? Tolong double check. Sebab kawan-kawan My EV Owners Club semua cakap dah punah dah yang itu kan.
So dia kata, kejap dia check. Dia check betul. Okey, tak apalah. So kita pun dengan yakin lah pergi sana. Ingatkan charge sekejap situ, pergi masuk sampai Bandar Melaka dan keluar balik lah. Sampai-sampai punah, memang tak ada. Kan? So tak berani pergi Bandar Melaka, pergi kat air keruh, cari kedai asam pedas, balik lah. Sampai balik di Bangi. Sampai ke Melaka berapa persen tinggal? Ada lagi dalam 50 lebih lah. 50 lebih, So boleh balik lah, boleh balik lah. Okay, bukan 50 banyak lah, bukan 59, dia 52 macam tu lah, dekat lah kan. So okay, tak apa. So balik on the way back tu, congak tengok kereta ni, dia kata akan sampai mungkin ada 12-13% macam tu lah. Which should be enough untuk I balik ke KL, tapi disebabkan kita tak pernah bawa kereta elektrik, kita risau lah kan. So sampai balik Bangi kat Nichihon, saya pun charge lagi sekali. Ketika tu berapa persen? Semasa dapat tu, masa sampai kat Nichihon tu, belas lah. Belas lah, ingat 12 macam tu lah. So bila sampai pagi tadi, masa saya sampai pun bateri agak low state of charge dia. Dalam high teens lah, 17-18 macam tu. Dan true to form, memang nak dapat 80% tu was half an hour. Dan another half an hour nak sampai 100%. So we stayed 1 hour lah nak charge, which is what was expected lah. So balik tu, we were expecting the same thing. So the reason why I nak ada full charge was because I sampai balik pukul 2.30. So I nak kena pulang balik kereta pukul 5. Dan sepanjang hujung the whole week tu I tak berani nak bawa laju pasal I takut bateri habis. Right? So I ingat okay ni dah nak pulang kereta, kita cocok bagi betul-betul. Now I can try acceleration semualah. So tanya lepas setengah jam dia naik 80%. Lepas tu dia tendang. Lambat so dia tak sampai, dia more than half an hour. Itu about 40 minutes tak sampai 80%. So slow sangat kali ni, tak apa lah. Yang next 20 tu. Tak, dia nak sampai 80% tu selalu pagi dia lah setengah jam kan. Petang tu dah 40 minit lebih baru sampai. So dia macam slow dah sikit tau. Lepas tu dah sampai 80% dia tendang. Dia tak mau cara dia tendang. Cara tendang dia tak mau dah. So saya cakap, okey lah tak apalah, whatever lah dia tak nak kan. I pun tak faham pasal apa. So saya cakap tak apalah. So balik. Saya dengan anak saya masuk dalam kereta. So keluar Nichihon, nak sampai ke Tol Bangi tu dalam 5 minit lah. Keluar aja sampai kat Tol Bangi. Lepas keluar Tol Bangi tu, masa tu lah kita nak try pecut dia kan. So kita tak ada power. Tak ada power. So saya pun berhenti kat tepi kejap. Check lah kot saya dah tertekan butang eco ke apa ke dekat back power kan. Tak ada pula. Cari. Sekali tengok ada bateri punya function. Check. Battery temperature is high. Battery has overheated. So overheated pasal you yang speed tadi ataupun yang sebelum tu? Ni yang saya tak tahu tu. Saya tak faham kenapa jadi overheating. So pasal masa balik, pasal pergi dan balik, kita taklah bawa laju sebab kita nak conserve bateri. Kita duduk kereta tu ada cruise control. So kita sit dekat 115 macam tu lah. Pergi 115, balik pun 115. Nak bagi bateri tahan sampai kan. So kita tak ada bawa laju-laju. Tapi itu laju lah. Tapi taklah memecut-mecut apa benda kan. So bila dah kereta tu overheat, kita pun call Nissan. Dia tanya ada gambar kura-kura tak? Cakap kura-kura benda? Ada gambar kura-kura tak dekat meter tu? Cakap tak ada. Kalau tak ada gambar kura-kura, that means you're not in crawl mode. You jalan macam biasa. The car will manage itself. So saya cakap, but this car has no power right now, you know. Dia kata, and the battery is overheated. Tak apa-apa, jangan risau jalan. So kita pun bawa sampai ke apa nama tu, UPM punya junction. Ada rest area sebelah tu kan. Dia dah daripada Bangi itu adalah 10 minit tu kan. So kita sementara tu saya memang biarkan meter tu tunjuk display bateri, tak turun-turun temperature tu. So saya jadi risau pasal anak saya dalam kereta takut bakar. Aku pula kata ni kan, berhenti kejap, tunggu 10 minit tak turun-turun lagi. Drive lagi lepas tol Sungai Besi. 10 minit tak bergerak langsung. Tak turun temperature tu. Kita tak tahu pasal dia tak tulis digital temperature. Dia cuma tulis overheat. Tapi dia tak nampak bergerak bar tu tau. So okeylah, tak apa. Lepas pada bayar tol Sungai Besi, saya berhenti dekat Technology Park, Petronas tu. Saya cakap kat anak saya, I takut bateri ni tak nak turun-turun temperature. So apa kata, dia pergi masuk McDonald's tu, dia pergi order, kita duduk makan dalam kereta sementara kita tunggu. Dia pergi masuk, beratur, order, makan, tengok Netflix apa semua dekat setengah jam, tak turun-turun lagi. Tak turun-turun. Scary. Setengah jam. So saya call Nissan lagi sekali. Dia kata kalau tak ada kura-kura, jalanlah. Yang kita ni kan
Betul ke benda ni kan? Okay, tak apa lah. Jalan lah balik rumah. Hari Ahad lah. Ni hari Isnin ni. Hari Isnin. Hari Isnin. So jalan jam macam biasa lah. Tak lah teruk sangat. Macam biasa lah. Sampai rumah pukul 3 lebih. 3:30. Okay. Lepas tu sampai 3:30 tu saya nak kena pulang kereta pukul 5 hari Ahad. Hari Isnin tu. Saya dah fikir takkan aku nak hantar kereta ni bateri overheat kan. Tunggu lah kejap. Tunggu. Sejam lebih lah. Kiranya daripada Bangi tadi sampai dia temperature dia turun tu 2 jam lebih. Masa you tunggu tu you off engine lah. Tak, masa tunggu tu kita mana ada enjin. Right? You off dia punya switch lah. Tak lah, kita takat dia nak run the compressor berapa sangat power kan. It's a very low power draw, so there shouldn't be anything anymore lah kan. Okay. So dia masih lagi lah. So sampai rumah I turn off completely everything. Okay. Then I check every 15 minutes. So lepas duduk diam static turn off semua 1 jam dekat rumah, baru temperature dia turun normal. Okay. Masa tu dah pukul 4 lebih dah ni. Aku nak hantar kereta dah kan. Okay, keluar. Keluar, bawa sikit. Tendang balik. Tak sampai 10 minit saya buat tendang balik naik overheat. Masa tu kita dah lagi 10 minit nak sampai Tanjong lah kat jalan Ipoh tu. Cak gasak engkau lah, nasib engkau lah labu, kereta engkau overheat nak buat macam mana kan. Balik bagilah kat dia. Dia pun tak ada explanation apa-apa. So bila kita bincang balik dengan kawan-kawan My EV Owners Club, they point out to some articles atau some report daripada owners dekat US. Kat mana tak tahulah, Carolina ke mana ke. Dia orang memang ada masalah tu bila dia buat fast charge 2 kali dalam tempoh 24 jam. So you cannot do fast charging 2 kali in 24 hours for that car. For that Nissan Leaf. Dia overheat. So the second charge tu apa berlaku, rupanya cara dalam yang kita faham lah artikel tu. Tadi kita dah bawa atas highway. Sekejap. Yang 2 kali charge, adakah charge daripada kosong ke penuh ataupun just sikit saja macam tu? Tak tahu lah, tapi saya punya tu charge sampai penuh lah. Kan? And yang lain tu, yang story tu saya tak ingat. Tapi dia overheat lah. I don't know lah macam mana kan. Tapi kalau you buat 2 kali fast charge, selalunya you on a road trip lah. Kan? Pasal kalau you duduk kat rumah tak you nak fast charge kan. You pun tahu kan kita tak nak fast charge kan. So dia basically kata dia orang, you're driving on the highway tu at 100 km per hour tu is actually high power current draw and battery tu panas. So bila sampai you charge lagi, dia panas lagi. And because dia tak ada active cooling, overheat lah. Itulah cerita dia. Tapi dia tak turun sampai 1 jam dulu. So itu yang menakutkan kita tu kan. Itu yang menakutkan kita sebab benda tu is a chemical reaction kat dalam tu kan. And if it persists at that temperature, dia burst dia punya temperature envelope macam mana kita bukan tahu kan. Dia tak ada cakap apa-apa tu kan. So that's why itu pasal I berhenti for 45 minutes kat McDonald's tu. Sebab I takut kan. So these are the things yang yang I wonder kalau your taxi driver tak tahu kan, and dia je sekarang kereta tu jahanam terus bateri tu. Kalau dia bateri tu dia kan overheating memang boleh rosakkan, ranapkan bateri kan. So itu yang saya tanya berkali-kali tentang whether you ada live monitoring bateri. Yang tu kita adalah, yang tu memang kita adalah setiap vehicle yang memang kita ada tu. Dan train the taxi driver jangan kan. So adakah you dah pengalaman operator taksi dekat Singapura tu macam mana cerita dia orang? Cerita dia tak payah cuma tadi lah, cuma kita tanya dia segi perbezaan dia bawa yang engine dengan yang ni tadi kan. Dia kata save banyak lah. Yang kedua, tapi Singapura tu pula dia tak macam KL lah. Sana apa nama ni, dia punya trip tu tak banyak mana lah. Pendek-pendek lah. Kemudian dia punya charging station kawasan sana pun tak banyak juga ketika tu. Yalah. So dia boleh dekat lagi pangkalan je yang dia charge tadi lah. Tapi overall dia kata memang better than yang sebelum ni lah. Yang antik buat yang comfort tu. Kemudian pakai MG5. Warna hijau. Bukan comfort, strut. Yang warna hijau. Warna biru. Comfort biru. Comfort biru. Okay. So macam bila you nak tawarkan charging dekat you punya station tu, adakah you akan tawarkan pada rate yang sama macam domestik ataupun macam mana? Sekarang ni dia charging ni based kepada suruhanjaya tenaga. Kita masih lagi belum dapat lagi rate yang untuk per kilowatt. Sekarang ni cuma ada per minit saja kan. So oleh kerana kita pun belum pasang lagi, tapi kita ingat by the time kita pasang kita punya charging tadi kan, rate yang by kilowatt tu akan keluar lah.
Saya ada Itu you punya harapan lah. saya Tapi adakah harapan itu munasabah? kalau tidak ni kan kita kena ikut apa yang ada sekarang lah kan. Ha. Bagi per minit lah. Per minit mahal tau. Memang mahal. Itu hari saya bawa pergi Changlun XC40. Ingat 1 kilowatt jatuh berapa kan? 60 jadi sen. mahal, jadi mahal. Lebih RM1 lebih kot. Dan tak fair lah pada tu kan. Well, I mean untuk kita yang jarang-jarang guna okey lah. Tapi kalau you taxi hari-hari nak pakai, letih lah. Tak boleh lah niaga kan macam ni kan. Tapi based pada kita punya discussion dengan TMB, dia kata very soon lah. Tak lama lagi tu dah. Itu hari masa dekat kat situ ada kita punya pengarah daripada ST. Datang teknik kita dah. Dia ada dengan nak buat meeting, nak buat itu tentang bab ni lah. Kalau nak pergi pada kilowatt, kita kena apply license IPP. Kena apply license IPP. Independent Power Producer. Baru kita boleh jual current. Okay. Yang itu lebih pada yang besar kan. Rate dia dan yang dah lain tadi kan. Kita cuma ada below pada yang apa yang IPP buat lah kan. So yang ni dia nak bagi kita kepada operator ni. Operator. Okay, apa syarat nak jadi IPP ya? Yang tu saya tak tahu lah. Tapi apa nama ni, basically apa nama ni, kena tahu tenaga tu apa kan. Yang you nak jual pada TMB tu, berapa rates. Ada berbagai-bagai lah. Macam sekarang ni kau setakat. Tapi IPP pun hanya boleh jual dengan kadar kilowatt hour tu hanya kepada TNB. Dia kena jual pada TMB. Dia tak boleh jual pada orang lain. Kalau kan? IPP. Tapi dia tak boleh jual pada orang lain. Tak boleh. Kan? Tak boleh. So sama jugalah ceritanya. Kalau ada IPP pun you tak boleh jual ke orang lain juga. Kan? Tapi dia punya license itu, dia punya sama macam IPP. Kalau nak jual current. Tapi jual pada TMB kan. Tapi macam shopping complex bukan dia beli at bulk rate betul internally kat dalam yang jual masing-masing ke? Saya tak silap saya, shopping center boleh buat macam tu, tak silap saya. Yang tu saya tak pasti. Tapi apa yang saya fahamkan, kalau you nak jual current, you kena ada license IPP. Okay. Macam tu. Okay, so you tadi tuan kata 1,000 unit you nak bawa masuk lah kan. 700 first batch lah. Dan 1,000 unit tu pun you rasa mungkin cukup, mungkin tak cukup lah kan. Tak cukup. You rasa tak cukup? Tak cukup. Kita akan buat research tak cukup. Sebab kita sekarang ni pun kita dengan kita inkorporasi jurupandu teksi, kita dah buat road tour lah. Buat presentation pada semua barang-barang utama. Kita bagi tahu tadi kan, kalau you nak berubah, kena ubah sama-sama lah. Kalau 3-4 orang beli EV lain tak beli EV, tak ada juga. Kalau 3-4 orang kereta kuning yang langsung merah tak ada juga. Kan? Jadi kita tukar sama-sama, dia punya risk dia macam ni, tapi kita adalah apa nama ni, group yang reformkan industri. Dengan dia. Tapi insyaAllah based pada apa yang kita dapati di luar negara yang dah gunakan taksi EV tadi kan, tak banyak komplain. Okay, so macam di Singapura, apakah perbezaan sewa antara kereta ICE dengan kereta EV tu? Adakah tinggi juga sewa daripada kereta ICE? Dia sama je. Sewa dia sama? Tak, maksudnya tak pada pemandu taksi tu? Rental tu? Rental tu? Rental tu saya tak tahu. Itu yang saya tahu. Tak tanya pula tu. I see. Tanya pula. Tak tanya. Tapi dia punya tambang dia sama? Tambang sama. Tambang sama. Kat sini pun tambang sama lah nanti? Kita expect macam ni. Di Malaysia, bila kita gunakan e-hailing, tambang dia government bagi kita terpulang. It's dynamic. Okay. You nak tinggi ke nak kena terpulang pada you. Okay, bergantung kepada... Kalau you buat murah, mungkin orang ramai naik. Kalau you tinggi, mungkin orang ramai tak naik. Macam tu. Okay. Terpulang pada kita. So, My Taxico ni ke e-hailing? Taxico ni? Taxico ni e-hailing. So, you punya tambang dynamic jugalah? Dan tapi kita ikutkan, kita lebih tinggi sikit pada Grab, di bawah pada yang taksi. Taksi ni kalau average dia punya per kilometer dalam RM1 lebih. RM1.30 per kilometer. Dan ada pula dengan time sekian-sekian. Kita ni RM1.10, RM10. Murah sikit pada taksi, mahal sikit pada Grab. Kalau macam e-hailing biasa tu, berapa dia punya rate dia? Setengah tu below pada RM1. RM70 ada, RM80 ada. RM70 per kilometer. Macam contoh ada some company lah, ada company lah, dia gunakan rate dia per kilometer di bawah RM1. Memanglah popular lah kepada penumpang. Tapi driver tu akan bunuh diri lah. Hari ni memang dia ada duit hari ada duit. Tapi next 3 month nak tukar itu, nak tukar ni kan. Mula terasa lah beban yang bawah pada RM1 tu. Grab pun kadang-kadang dia buat hal juga. RM90 per kilometer. Tapi bila pada surcharge masa-masa tentu dia naik tinggi. Dia boleh balance balik macam tu lah. Macam tu. And again, kena potong 20%. Dah banyak-banyak buat, 20%. 100 tu 20 ringgit dipotong. Taxico ambil berapa persen? 10% ni. 10%. Kita bukan kita ambil, kita ditetapkan. Pasal taxi. Pasal taxi, 10% only. Okay. Bila kita apply dulu pun, dia kata, you ni betul ke nak ambil taxi saja? Betul. 10%, betul. 10%.
You tahu taksi tu macam ni? Tahu. Kita nampak satu peluang untuk kita nak transformkan industri. Kita nampak. Dan kita memang kita setiap awal kita nampak benda tu, kita tahu ada dugaan ada ini, kita nak juga buat itu. Dah nampak ada perubahan ke? Tak banyak. Mungkin disebabkan oleh pandemik dan sebagainya. So bila kita nampak adanya EV ni, kita optimis lah. Kita akan boleh tukar dia balik. Adakah akan ada saringan khas untuk pemandu-pemandu yang akan dapat ni? Batch pertama ni. Oh yes. Especially yang sekarang ni yang bagi kita komitmen yang tinggi. Dengar cerita dia macam Nabi Muhammad dulu lah. Ada Abu Bakar kan. Cakap je yes. Ada juga yang tentang Abu Sufyan. Tentang lalas masuk juga kan. Ada tu yes banyak tapi tak beli juga. So akan ada saringan lah. Ada saringan lah. Apakah syarat-syarat dia macam untuk nak dapat ni? Apakah jenis driver yang especially kita nampak dia punya behaviour lah. Dia cuma image dia tu tak adalah yang nampak macam sembrono saja. Yang muda-muda sikit, yang tua-tua tu kita tak tu sangat lah. Kan? Kesian yang tua-tua. Kan? Kemudian dalam kita tu pula kau jadi yang berselayu apa benda kan, kita rasa kita tahu secondary tu kot. Kita nakkan kemasan dalam kereta tu. Oh, okay. So, dia kena disiplin driver. Yes. Bersemangat. Yes. Kereta tak bersepah sangat. Yes. Betul. Ada syarat ke apa yang boleh letak tak letak kereta? Kadang-kadang macam-macam benda dia letakkan lah. Kita nak as neat as possible. Saya kadang-kadang macam ni, contoh macam dia di Kota Kinabalu kan. Airport Kota Kinabalu tu, taksi dia, tempat tunggu dia prime tau, depan arrival tu. Betul. Berdiri tadi kan. Dia charge RM43. My pelan pergi kepada point A di bandar KK lah. Ya. You tempah Grab yang ujung sana tu, kereta kecil dalam Myvi ataupun Axia ni, dia charge RM13. Betul. Sebab tu taksi. Ni 13, you 43, you boleh ambil dia orang mana? Confirm tak boleh tak? Kan? So berapa? 13? Parti kita. Memanglah parti juga. Baju kita besar. You tempat front. You kena kurangkan sedikit, tetapi servis you kena bagus. Betul. Sebab macam mana? You kena, selain daripada you ada queue kereta tu panjang tadi kan, use driver yang the first stand lah. Kena berdiri kat situ, tunjukkan pakaian macam mana. Kan, ikat elok-elok, pakai topi elok ke, duduk macam tu, pakai glove ke, nampak kan profesional. Ni you tak, kereta berdiri, orang sembang sana, orang nampak ni mana driver ni. Sana, baju tu buka dengan ni, dia rasa macam RM40, macam tu punya orang, rasa macam, tak apalah, dia tarik 2 beg yang besar, pergi kat ujung sana, naik Axia. Dia rasa macam tu, macam sikap lah sebenarnya, nombor satu sikap lah taxi driver ni kan. Kalau you dah dapat, actually taksi ni kan dia dapat prime tau. Semua hotel, semua komplek prime yang dia boleh, tapi dia tadi dah. Cik Makno ni dah lama kot dalam industri taksi ni kan. Saya tak lama lah. Tapi saya study lah. Saya bukan apa nak tanya sebab apa. Kadang-kadang kita wonder juga kan taxi driver ni kan. Pasal bila Grab tu datang, bila Uber tu dulu datang, dia dah nampak kan apa yang orang nak. Seterang-terang alam orang dah nampak kan. Orang tak nak kau menipu tambang, itu nombor satu sekali. Betul. Dan orang nak satu perkhidmatan yang mana driver tu tak mengada-ngada lah, tak macam-macam lah, tak buat hal lah kan. Dan kalau dulu taksi tertinggal barang dalam taksi, bye-bye lah, hilang lah kan. Grab ke Uber ke, barang tinggal dalam taksi, you call service center, dia akan hail balik driver. Selalunya within that same day barang tu akan datang balik kat kita kan. So itu dia punya safeguard dia banyak lah kan. Dan kebanyakan e-hailing punya driver dia sopan elok je kan. Lebih kurang lah. Kan, betul lah. Dan bila kita naik, kita macam heran lah. Padahal you sebagai taxi driver dah kena pergi ambil ujian, dah kena diberitahu taklimat sebagai pemandu taksi, sebagai duta kepada negara, macam ini kena perangai, dan you diberi kelebihan tambang, dan macam-macam kan semua tu. Tapi still you punya Okay, apa nama ni, dari segi pendapatan taksi, driver taksi ni kan, dia punya barometer lah. Kayu ukur tadi kan. Terletak pada di mana dia berada. Di lubuk. Kalau di lubuk dia tak boleh buat duit, tempat lain tak boleh buat duit. So lubuk paling besar ialah KLIA.
Okey. Okey, betul lah. Kapal terbang turun every 5 minutes. Bukan 3 orang. Kita turun 300 orang, 100 orang, 400 orang segitu kan tadi kan. Semua orang dah ada duit dah untuk reserve untuk bawa transport. Betul. Okey. Tapi kalau taksi tadi kan, dengan begitu banyak punya ramai penumpang, banyak punya flight, dia hanya dapat yang queue tadi kan, nombor tak sampai 10 lah kan. Yang nombor 9 dapat trip tengah hari, dari pagi. Memang tadi memang apa dia buat tu memang tak betul lah. Tak betul. Tak berkesan lah. Ya. Kalau kita pergi dekat KLI tadi, kita nampak ada 2 tempat. Satu tempat yang taksi punya, satu lagi tempat yang e-hailing punya. E-hailing punya walaupun signal dia limited, di tempat dia sahaja, tempat dia tak dapat, tapi dia banyak pesta. Keluar masuk tu. Tapi kalau tempat yang taksi punya, main dam lah, mandi dulu lah, semayang dulu. tidur dulunya tu. Hardly dia boleh dapat, kalau dapat 3 trip tu, dia senyum lebar lah. 4 trip saya rasa boleh kenduri. Per day. Di Lubuk. So macam kalau dia orang guna My Taxiku, satu hari berapa banyak trip dia Jadi dapat? kalau kita expect, bila kita expect tadi kan, dengan ada yang EV, dengan colour kuningnya, dengan pakai dia punya persembahan image yang lain, promosi di luar tadi kan, orang akan ingin tahu apa tu tadi kan. Dia akan ada sikit masa bagi pada orang ramai suka akan buat terbang kepada taksi tadi. But again, yang pertama tu akan menentukan yang kedua. Yang kedua tu apa? Trip yang kedua. Oh. Repeat lah kan. Kalau yang pertama tu semuanya bagus tapi layanan tak bagus. Kan? Dalam kereta, walau kita baru ada gantung sana gantung sini kan, masam aja masalah itu tak ada ini kan. Again, that is the first and last dia naik. Walaupun EV. Betul. Kan? Jadi servis tu sangat mustahak. Betul. Macam saya dulu, mula-mula saya naik Grab dulu. Bukan Uber dulu kan. Uber. Rumah saya dekat USG 4, nak pergi ke Madin je. Cuba first time cuba Uber, datanglah dekat rumah saya, Passat 2.0 tu. Wow. Kan dia punya Terkejut wow. saya. Wow saya kata. Kan? Yang driver dia pula, kalau dibariskan dengan membeng punya manager, sama. Perawakan dia. Yang kita dia lebih kurang je. Perawakan dia. Dari segi dia punya kekemasan pakaian, air muka dia. Kan? Naik. Dia buka pintu. Kan naik lah. Masuk saja, dia bagi wish, selamat malam, selamat pagi ni kan, good morning kan. Dia bagi air pula lagi. Nak pergi dekat, nak pergi ke Maidin. Lebih kurang dalam berapa kilometer tak jauh kan. Sampai ke Maidin, RM4 je bayar. Lepas tu, dunia saya lupa terus pada taksi. Nak kan Uber saja. Betul lah. Servis tu. Okay? Hari ni kita jarang nampak taksi berkelakon demikian. Jarang nampak. Tapi kalau ikut pada dia punya spek dia ada dia punya SOP lah. Kena ada pakai uniform yang putih yang kita nampak tadi kan. Patutnya. Tapi hari ni yang baju putih yang kita nampak tadi kan dah dah lunyai dah. Nak buka pintu jauh sekali. Jadi benda-benda macam ni perlu dikembalikan. Cuma ceritanya Grab taxi ni bukan kita expect dia nak buka pintu pun. Exactly. Kita cuma expect kalau dia tak nak bercakap dengan kita pun tak apa. Yeah. Pasal mungkin kita pun nak pilih telefon kita apa kan. Yeah. Cuma kita nak dia yalah, kita pelanggan kan. Senyumlah sikit. Betul, kan. betul. Bila saya pergi ke KK Mart, saya cek harga minuman mineral tu yang 50 ml tu. Berapa sen je. Ya. Tapi dia punya kesan ni sekian tadi, saya rasa macam tertib servis tadi. Tapi berapa ramai taksi kita nampak benda macam ni? Adakah itu akan jadi SOP? Yes. Mesti macam tu. Saya beritahu kalau kita bawa apps yang daripada langit sekalipun, EV daripada syurga sekalipun, kalau kelakuan you macam jin, sekali tu je dia naik. Betul. Tak ada repeat. Betul. Taxi adalah business. Yes. Okay? First sale bukan business. Second sale, repeat lah your business. Yeah. Kalau yang pertama dia tak jalan, yang kedua tu payah sikit lah. Betul. Yang ketiga tu lagi tak ada lah. Betul. Kerana you seorang kata, ni sama lah taxi kuning ke apa ke kan. Dia akan mula jalan rasa sama boleh. Jadi kita tak ada banyak masa. Bila dapatnya EV yang kuning tadi kan, kena lagi sebaik yang mungkin. Macam tu. Walaupun harga kita mahal, tapi kita komplimentkan dengan servis yang baik. Contoh macam dekat KCC kan, ada toilet kat atas tu kan. Bawah tu free, atas RM5 kan. Yang keluar daripada yang bawah tu tak senyum mana pun. Atas tu dia senyum. Bayar, keluar senyum. Mengapa? Servis di dalam tu. Jadi you charge orang RM43,
orang rasa this is good service. Tapi kalau you boleh bagi good service, dia macam ni, dia bagi tip lagi. Betul. Tapi kalau RM43, sama juga macam apa yang lain tadi kan, dan sayonara lah, Assalamualaikum. No, masalahnya RM43 but worse than e-hailing yang RM15. Yes. Tempat dah prime, Cik Samsul, depan arrival. Okay, so sebenarnya saya memang suka idea taksi elektrik ni dan hopefully lah kita boleh dapat data daripada you because bila taksi elektrik macam-macam data kita boleh dapat lah dari segi reliability, durability kan, dan dia sama macam apa-apalah bila kita dah ada pengalaman dengan kenderaan jenis tu kita akan rasa lebih yakin lah. Betul. Kan? Macam Shah Alam tu gak ada apa pun tapi pasal ramai budak-budak keluar ITM situ kan. Jadi bila kena balik kena kerja kat Shah Alam tak ada siapa pun takut kan. Cuba cakap suka kerja kat Jerantut kan. Oi tak nak kan. Tapi kalau ada ITM dah kat Jerantut okey lah kan. Kita dah pernah rasa kan. Samalah taksi ni. Dan ada satu memang the earliest town lah yang adopt electric taxi ni. Ada satu town kat Scotland which I cannot remember for the life of me now. It's not Edinburgh but it's one of the bigger towns. Dan dia orang pakai Renault Zoe dengan Nissan Leaf second generation. And masa tu dia orang punya interview tu dia orang ada about 200 taxi kalau nak mistaken lah. Dan bila dia orang tanya drivers, company tu tanya drivers dia, siapa-siapa nak balik ke ICE, tak adalah yang nak balik ke ICE kan. Semua nak stay dekat EV lah. Macam-macam lah dia punya benefit dia. Ada satu taxi tu dah 2 tahun, brake pad tak tukar lagi. Pasal kereta regen kan, dia punya regen braking kan. So kalau you are careful with your driving, banyak benefit dia lah. So memang saya harapkan you punya usaha ni berjaya. Dan hopefully kita dapat tengok lah kereta you soon. Boleh feature. Bila sampai nanti setelah kita preparekan everything tadi kan, kita akan buat launching lah. Kita jemput Cik Samsul sekali. InsyaAllah. Itu. Kita mungkin juga panggil PM kita lah untuk rasmikan pelancaran taksi tadi. Gitu, insyaAllah. Okey, tu dia. Sampai situ je saya rasa panjang lebar kita bercerita daripada kerisauan kita, kerisauan betul ke taksi ni ada ke orang nak bayar sampai sewa mahal lah berbanding dengan taksi biasa kan. Tapi sebenarnya memang betul, kelebihan dia banyak. Cuma sekarang ni sama ada kita boleh berjaya lah, sama ada Taxiku dengan Mysuri boleh berjaya mengubah image pemandu taksi itu sendiri dan image taksi di Malaysia ni lah menjadi satu kenderaan sistem pengangkutan yang preferred ataupun dipilih. Sebenarnya in reality kalau kita serius tentang carbon neutrality, last mile solution yang paling efektif ataupun yang paling berkesan lah ialah taksi lah, sebab it's as close to personal transport as you can get. And because kita berkongsi kereta dengan ramai orang, that means dia punya capital efficiency juga tinggi. Macam kalau you pernah tengok channel ni sebelum ni, kita cakap capital efficiency untuk kereta sebenarnya adalah dalam lebih kurang mungkin 2-3% saja. Sebab apa? Kereta tu sendiri bila kita beli, kita hanya gunakan 10% saja pada masanya. Maksudnya kita pakai 2 jam lebih lah sehari. So instead of 100%, we use only 10%. Dan setiap kereta ada 5 tempat duduk, kita hanya pakai 1 tempat duduk. Jadi dia punya efficiency daripada 10% tu dia dah drop jadi 2%. Kan? So it's a very low capital efficiency punya benda, padahal it's a very high investment and very high impact on the environment. So bila kita guna taxi, kita still get the same service tapi kereta tu dia punya usage dia much higher. So it's a much better capital efficiency use. So that is why kalau kita tengok perbincangan transport as a service, the main focus is on autonomous taxi. Kerana at the end of the day it's still going to be taxi. Cuma sekarang ni macam cakap tadi, masalah utama dia ialah driver tu sendiri. Bukan so much the price that you kena bayar gaji, itu satu hal. Yang keduanya pasal manusia ni kadang-kadang dia tak boleh nak control. Kan? Dia punya attitude dia dan macam-macam lagi masalah-masalah. That is why dia orang fikirkan macam mana nak buat autonomous taxi lah, taxi tanpa pemandu. So buat masa ni belum lagi ada autonomous taxi. 2025 mungkin. Tengok tu dia lagi tarik dah. Dia pun driver pun dia dah tak mau dah. Aku tak tahu lah nasib lampa. Hampa pandai-pandai lah fikir macam mana nak buat. Sementara boleh lagi bawa kereta ni, steering tu ada lagi depan mata, pegang dan bawa lah elok-elok. Sekejap lagi daripada buang steering tu, apa pun tak ada dah. Kita sepakat duduk lah
diam-diam dalam kereta yang robot bawa. Okey, sampai situ je kita punya podcast kita hari ni. Saya rasa macam-macam kot, kalau nak komen, tolong komenkan. Kalau siapa-siapa yang berminat, macam mana kalau yang berminat? Ada cara nak kontak ke? Kalau berminat, kontak kita punya koperasi Jurupandu. Ada website ke apa ke? Dia tak ada, tapi kita akan bagi phone number lah. Phone number phone number. Okay, so phone number kita letak dekat description ni lah. Kita tengok kat bawah description ada phone number. Boleh call dia orang dan minta lah. So kalau yang sebelum ni dia bukan pemandu teksi, tapi dia nak, adakah Maisuri akan bantu dia orang dapat dia punya PSV semua tu? Yes. PSV tu memang dia dah sedia ada. Di bawah e-hailing memang dia ada PSV. Dia cuma sekarang dah kena ada PSV. Dia cuma dia tak ada kad pemandu, dia tak ada permit sebagainya tadi. Itu yang kita akan sediakan. Okay. So kalau berminat, boleh hubungi koperasi apa? Koperasi Jurupandu Teksiku. Koperasi Jurupandu Teksiku, dia akan uruskan kat situ lah. So kalau tak silap tadi, you ada sebut tentang apakah lagi fungsi lain koperasi Jurupandu Teksiku ni. Dia buat apa? Dia buat servis. Dia ada main activity dia, pertama adalah pengedaran teksi EV tadi. Yang kedua pembiayaan. Yang tiga operator charging station. Okay. Yang ketiga adalah service center untuk EV. Okay. So, servis semua dengan koperasi ni lah. Kita akan buka tempat-tempat untuk diservis lah kita EV. Okay. Alright. Okay, so sampai situ je video kita kali ini. Tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan lah, pasal saya rasa ini satu perkembangan yang cukup besar dan tak lama lagi pun. Sekarang pun dah masuk bulan 9 dah. So 2 bulan lagi kita insyaAllah akan dapat tengoklah teksi elektrik di Langkawi 100 unit dan di Kuala Lumpur dan Johor Bahru, Ipoh, Penang. Penang dan Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Kuching dah? Kuching ada lah, tapi belum lagi dapat yang solid lah. Okay, so Kota Kinabalu. Kuching tu dia orang banyak elektrik murah. Bakun kan. Tak tahulah macam mana. So okay, kalau boleh tolong tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insyaAllah.